Okey, terima kasih semua kerana sudi datang untuk mendengar taklimat hari ini. So, saya akan bermula hari ini untuk berbincang dengan setiap uh, uh, member kita, ya, tentang asid-asid lemak bagi tubuh yang sihat. Okey. Sebelum itu, satu disclaimer. Ini disclaimer adalah bagi semua. Taklimat ini adalah satu rujukan dan informasi yang tentang pemakanan, informasi tentang pemakanan yang berfungsi, ya, bagi meningkatkan kesihatan semua. So ini adalah satu rujukan, kita tidak bagi pendapat atau keputusan untuk membuat keputusan membeli barang-barang incawi. Semua keputusan dibuat oleh semua sudi-sudi kalian, sesekalian. So, berita yang terkini yang saya nak sharekan hari ini adalah kita punya Perdana Menteri, ya, kita punya Perdana Menteri sekarang dengan kita punya Dr. Noor Hisham, ketua pengarah Kementerian Kesihatan, sedang menjalani kuarantin kementerian kerana telah mengeksposkan diri kepada satu menteri yang dibukti atau telah dibuat pengesahan COVID-19 positif, ya, Dr. Zulkifli. So dua-dua orang kementerian, semua kementerian, menteri-menteri yang menjalani yang menghadiri, ya, sidang mesyuarat, ya, sidang mesyuarat keselamatan itu akan menjalankan kuarantin sendiri selama 14 hari. So COVID-19 pada 6 hari bulan Oktober hari ini telah melonjak kes baru telah melonjak kepada 691 orang. Ini amat mengejutkan, tapi kebanyakan kes-kes ini adalah daripada Kedah, ya, kluster tembok Kedah. So dan state yang kedua yang tertinggi kes baru itu adalah Sabah. Dan Sabah telah diumumkan, ya, dalam kawalan perintah, ya, perintah kawalan pergerakan, ya, selama 14 hari bermula 12 hari bulan, ya, Sabah dalam peringkat perintah kawalan pergerakan. So sekarang dengan COVID-19 yang menjala dan menjadi merebak dengan berluasa sekarang, kita perlulah putuskan rantaian dengan seruan daripada MOH, kita punya Kementerian Kesihatan. Kita perlulah bertungku lumus dan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk putuskan rantaian COVID-19. Sekali lagi kita buat wave yang ketiga ini, kita semua orang kena bertungku lumus dan berganding bahu untuk fightkan rebakan ini dengan membuat SOP, meningkatkan SOP kita dengan elak 3S, ya. 3S, elakkan kita daripada tempat yang sesak, elakkan kita sendiri dari tempat yang sempit dan tertutup, dan elakkan kita daripada tempat yang jangan sembang berdekatan, ya, jangan berdekatan, dan mengamalkan 3W. Itu 3W adalah sentiasa cuci, sentiasa pakai pelitup muka, dan sentiasa menjarakkan mengamalkan penjarakan sosial, ya, 1 meter, ya. So tentang, ya, menjalankan kebersihan sendiri,
saya akan menyerukan diri sekali lagi mematuhi SOP, sentiasa memakai pelitup muka kalau di tempat awam atau semasa saudari-saudara keluar daripada rumah, silalah pakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan sosial. Ya, sanitasi, kerap cuci tangan dan spraykan aisep ke atas tangan kita dan permukaan-permukaan yang kita sentuh, terutama kita punya handphone, kita punya tangan, kita punya badan dengan kita punya muka. Ya, kita punya aisep juga boleh disembur di atas kita punya pelitup muka kerana dia tidak akan merosakkan penyaringan pelitup muka juga. Ya, aisep adalah natural dan selamat dan adalah satu antibacterial agent yang sangat berefektif. Ya, so dia dapat membunuh sebanyak 99.9% bakteria dan juga fungus, ya, dan sudah lama diguna di dalam industri persekitaran. Ya, so aisep incawe dia adalah kombinasi silver aloe vera dan juga tiada alkohol. Ya, silver aloe vera dengan silver ion. Ya, silver ion. So it's very safe to use. Sangat selamat digunakan dan boleh diguna di atas pelitup pemuka tanpa merosakkan dia punya filter. Ya, tidak tanpa merosakkan filternya. Okey, kita Malaysia ya kaya dengan kepelbagaian makanan yang lazat yang dilihat di atas, terutamanya makanan-makanan yang proses, yang moden ya, daripada kita sentiasa nampak itu merchandise western food, semua western food dan coklat-coklat atau biskut-biskut confectionery yang kita dapat dan juga makanan minuman ringan, minuman soda yang senang didapati ya di semua tempat terutamanya tempat perumahan pun ada kedai-kedai runcit yang menjual ini adalah makanan ringan yang senang didapati ya, seperti pencuci mulut, kuih muih ya yang enak belaka. Tapi adakah kamu fikir apakah bahan mentah atau bahan-bahan mentah yang membuat barang-barang ini atau makanan ini menjadi rangup, menjadi sedap dan boleh disimpan lama? Apakah benda itu? Benda itu adalah lemak trans. Lemak trans banyak kajian telah menyorkan lemak trans akan meningkatkan kolesterol jenis jahat, especially LDL, ya, terutamanya LDL, dan menurunkan kolesterol baik kita, HDL. So hakikatnya ini akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Ya, penyakit jantung dan diabetes. So terutamanya makanan yang bergula, janganlah kita sesekali kalau rasa dahaga kita minum minuman yang bersoda, berkarbonat dan mempunyai gula yang tinggi. Itu tidak bagus. Lepas tu ada yang ada krim lagi, ya, ada gula lagi. Ini memang akan meningkatkan gula darah kita dan juga akan merosakkan sistem pendarahan kita. Ya, kenapa saya cakap kerana banyak kajian dan Kementerian Kesihatan telah menyelidik ya sebab-sebab kematian Malaysia yang dipaparkan saya di sini 2019, banyak faktor-faktor risiko yang menyebabkan sebab-sebab kematian ya, terutamanya ischemic heart disease, lepas tu cerebral heart disease, itu stroke lah, sakit jantung dengan stroke dan juga kita punya Alzheimer. Ini adalah
satu faktor risiko adalah pemakanan yang tidak seimbang dan tidak gaya hidup yang tidak bagus. Ya, ini adalah satu cabaran bagi orang Malaysia sekarang kerana kematian sebab kematian utama ini telah mengancam ya kehidupan kita, lagipun kita diancam dengan rebakan ya COVID-19 juga. So dengan sebaran virus COVID-19 ini akan meningkatkan lagi pneumonia case ya, case paru-paru atau case chronic respiratory disease juga. So jagalah kesihatan kita. Ini adalah satu faktor yang penting sekarang kita mesti kejaga kesihatan kita kerana kita tidak tahu bila-bila kita boleh dapatkan virus ini, dan ini boleh is airborne. Virus itu airborne dan akan dijangkit melalui udara, melalui air, droplet. So kita mesti jagalah diri, dan juga kalau telah disaring dan mengesan positif, orang-orang yang berisiko tinggi akan meningkatkan risiko kematian adalah orang-orang yang menghidap penyakit kronik seperti penyakit diabetes, penyakit sakit jantung, penyakit sakit tekanan darah tinggi. Inilah golongan-golongan yang berisiko tinggi dalam virus rebakan COVID-19 ini. So ini amat penting untuk kita menjaga kesihatan kita sekarang. Ya, yang ini adalah berita yang dipaparkan dalam berita penyakit jantung sudah menjadi satu punca utama ke Malaysia, dan diabetes juga Malaysia merupakan mempunyai kadar diabetes yang tertinggi di Asia. Ya, ini dipapar oleh berita harian. Dan Malaysia juga merupakan negara mempunyai golongan obesiti yang tinggi, ya, golongan yang gemuk yang tinggi di kalangan Southeast Asia. So kita kenalah turunkan case obesity kita kerana ini akan meningkatkan risiko kita menjangkit ya penyakit kronik. Apakah terjadinya sistem pendarahan dan faktor-faktor yang menyebabkan ischemic heart disease, penyakit sakit jantung, obesity dan juga diabetes ini? Ini adalah satu daripada faktor adalah penumpuan plak-plak kolesterol pada arteri darah. Ya, kepekatan darah itu terlalu tinggi akan menyebabkan diabetes, hypertension, tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung. So kita kena jagalah penyebab utama peredaran darah yang tidak lancar. Kadang-kadang kita rasa kita punya kaki tangan atau saluran darah tidak berapa lancar saluran darah, atau kita rasa kebas di tempat-tempat yang terutamanya tangan atau kanan atau kiri, ya. Ini mungkin kerana peredaran darah yang tidak lancar, dan ini disebab juga sebab sel-sel membran kita semakin tebal dan merosot dan menjadikan kita sel-sel kita kurang sensitif. Ini ketebalan dan keupayaan mengesan keupayaan sel-sel mengurangkan sensitiviti ini akan menurunkan keupayaan sel-sel menjalankan fungsi-fungsi utama. So sel-sel semakin kita punya saluran darah semakin tebal dan merosot akan mengurangkan keupayaan sel-sel menjalankan fungsi-fungsi utama mereka. Ya, so hari ini kita akan berbincang 6 nutrien makanan yang terpenting ya bagi kita, terutamanya asid-asid lemak, iaitu lemak bagi kita.
lipid dan kolesterol, asid-asid lemak dan kolesterol adalah penting untuk badan. Penting untuk badan. Kalau mengikut Kementerian Kesihatannya, piramid makanan yang disyorkan di dalam portal Kementerian Kesihatan, kita telah menunjukkan satu hari kita perlu mengambil sebanyak 1,500 hingga 2,500 kcal, ya, kalori sehari, ya. Dan tenaga kalori ini akan dibahagikan kepada nutrien-nutrien nutrien yang kita cakap tadi, iaitu 6 basic nutrien, iaitu asid lemak, protein, karbohidrat, ya. Dan karbohidrat, protein dan lipid dia akan memberi fiber dan vitamin dan mineral bagi badan kita, ya. So asid-asid lemak mestilah kita seharusnya mengambil makanan sebanyak 30%, ya, 30% daripada tenaga kalori kita haruslah datang daripada lemak. Dan lemak-lemak ini mestilah kita bincang, ya, kita kena haruslah teliti menumpu kepada jenis lemak, asid-asid lemak yang kita makan, kerana terlalu tinggi sesetengah jenis lemak tidak akan memberi kebaikan kepada badan kita. So let's go into type of fatty acid. Ya, kita masukkan kepada jenis asid-asid lemak yang di-show di atas. Lemak tepu. Asid-asid lemak terdiri pada dua jenis yang terutama, iaitu lemak tepu dan lemak tak tepu. Lemak tepu itu adalah lemak yang biasa kita makan, seperti lemak daripada santan, lemak daripada kari, lemak daripada binatang, daripada binatang, lembu, ayam, ikan, semua dia terdiri daripada lemak-lemak tepu. Dia adalah lemak tepu dan margarin, plantain yang kita makan, iaitu lemak tepu. Lemak tak tepu terdiri daripada ikan air laut, ya, ikan air laut, dan dia lemak tak tepu lah yang kita kurang makan di makanan, terutama makanan di Asia. Ya, kita punya orang Asia, makanan kita tidak banyak makan lemak tak tepu. Tetapi dari kita punya sudah semasa kita mula belajar, kita di Form 5 atau Form 4 atau di kajian tinggi, kita sudah tahu kita mesti ambil, selain daripada lemak tepu, kita juga mesti ambil lemak tak tepu. Dan lemak tak tepu ini terdiri daripada dua jenis, lemak poli tak tepu dan lemak mono tak tepu. So kenapa tak tepu itu penting? Kerana lemak-lemak ini tidak dapat, asid-asid lemak ini tidak dapat diperbuat daripada badan kita. Badan kita tidak dapat membina lemak tak tepu seperti, especially terutamanya lemak poli tak tepu omega 3 dan 6 adalah penting untuk manusia, kerana lemak-lemak ini tidak boleh dibuat atau dibina oleh badan kita. Ya, lemak tak tepu yang boleh dibuat oleh badan kita adalah lemak mono tak tepu seperti omega 9 dan omega 7. Tetapi kerana kita punya, oleh sebab kita punya corak makan, ya, pola makan kita kekurangan lemak tak tepu, kita kurangkan lemak tak tepu, kita juga sentiasa dalam keadaan kurang lemak mono tak tepu juga. Ya, mono tak tepu seperti omega 3, omega 6, omega 7, omega 9. Omega family omega ini kita kurang dapat makan. Ya, kurang makan. So dalam saranan pemakanan Malaysia Dietary Guideline MDG, ya, kita dalam kesihatan saranan pemakanan Malaysia Dietary Guideline yang di dalam portal kesihatan sudah lama Kementerian Kesihatan
menyarankan fungsi lemak dalam makanan adalah penting dan kepelbagaian asid-asid lemak perlu dimasukkan dalam makanan kita. Ya, so makanan kita haruslah merangkumi asid lemak perlu, asid lemak yang penting, yang perlu, essential fatty acid, iaitu omega 6 dengan omega 3. Omega 6 dan omega 3 adalah penting untuk badan kita kerana dia mempunyai kajian menunjukkan dia boleh menurunkan kita risiko, mencegah risiko untuk mencegah penyakit-penyakit jantung dan memperbaiki sistem-sistem saraf darah kita. So ini adalah penting, sarana yang penting kasih daripada Kementerian Kesihatan. Fungsi lemak, terutamanya asid lemak perlu, iaitu asid lemak tak tepu, ini mesti diambil dalam kita punya makanan seharian. So apa itu fungsi saranan daripada apa lagi saranan daripada Kementerian Kesihatan? Asid lemak tepu mesti dihadkan kerana asid lemak tepu seperti mentega, seperti margarin, seperti kita punya lemak-lemak daripada kari, daripada kita punya santan, daripada goreng-goreng, daripada kuih itu, kita banyak mengambil makanan itu. Itu sebablah terlalu banyak ratio yang terlalu tinggi asid lemak tak tepu menyebabkan kemerosotan sistem-sistem pendarahan dan sistem-sistem saraf kita. So sekarang pentingkan asid lemak tak tepu tetapi kurangkan trans fat. Ya, di sini dia punya saranan adalah avoid. Avoid adalah trans fat kita mesti mencegah daripada mengambil trans fat. Ya, yang penting kita perlu maximize kita punya pengambilan adalah MUFA. MUFA iaitu asid lemak monotepu. Asid lemak monotepu MUFA seperti omega 9, omega 7 adalah omega yang kita perlu tinggikan. Kita perlu sentiasa ambil. PUFA tadi saya cakap, PUFA seperti sacha inchi oil, sunflower seed dan juga ikan-ikan air laut mesti diambil banyak kerana dia mempunyai asid lemak poli tak tepu. Ini akan meningkatkan kita punya kesihatan seperti meningkatkan kita punya kesihatan sistem saraf dan sistem pendarahan. Ya, so omega 3 banyak kajian telah menunjukkan peranan yang penting untuk kesihatan saluran darah kerana dia menunjukkan kebaikannya dalam kesihatan jantung. Omega 3 juga menunjukkan kebaikannya dalam menurunkan tekanan darah tinggi. Pengambilan omega 3 juga menunjukkan dia menurunkan tahap kolesterol dalam darah. Omega 3 juga berkaitan dengan kanser. Dia dapat memperbaikikan keadaan side effect punya kanser. Omega 3 juga berkaitan dengan kebaikan perkembangan kognitif kanak-kanak, meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak. Omega juga dapat mencegahkan masalah berkaitan dengan mental seperti demensia, nyanyuk, seperti kemurungan. Ya, ini banyak kajian telah membuktikan omega 3 kalau banyak, terutamanya asid-asid lemak tak tepu, poli tak tepu, kita banyak meninggikannya, dia akan beri kebaikan yang disebut di atas sini. Omega juga meninggikan penumpuan dan memori. Penumpuan kita fokus, kita fokus dan meninggikan memori, pengingatan, daya peringatan kita. Dan omega 3 juga mengurangkan inflamasi yang berlaku di dalam badan kita, terutamanya di dalam darah, sistem darah dan juga dalam sistem pensarafan. Inflamasi adalah infeksi di dalam tubuh
kita dan omega 3 ini telah menunjukkan dia dapat mengurangkan inflamasi terutamanya sistokinia. Ya. So pengambilan omega 3, kita bincang pula ratio apakah ratio yang boleh diambil di antara omega 3 dengan omega 6. Pengambilan omega 3 dan omega 6 yang seimbang akan mengurangkan keradangan dalam badan lagi. So ratio itulah adalah penting kerana ratio omega yang banyak ini, omega family ini, berapa ratio yang kita patut ambil. Ya, itu adalah penting, soalan yang penting bagi kita dalam seharian. Adakah kamu mengambil makanan yang seimbang, terutamanya ambil makanan yang mengandungi asid-asid lemak poli tak tepu, terutamanya omega 3, omega 6, omega 7, omega 9, semua adalah di dalam makanan kita dan rasionya mesti seimbang. Iaitu lemak tak tepu dan lemak tak tepu dan lemak tepu itu mestilah seimbang. Janganlah kita sesekali meningkatkan lemak tepu. Saya suka rangup, saya suka sedap, saya hanya menempuhkan lemak tepu. Ya, so sekarang kita mestilah tinggikan kita punya lemak tak tepu, terutamanya omega 3 dan omega 6 dan satu lagi omega mono tak tepu, omega 7 dengan omega 9. Kenapa saya cakap ini? Kerana ratio makanan yang berproses, yang moden, yang cepat, yang rangup, ya, yang bergoreng yang didapati di luar, ya, makanan yang rangup, yang bergoreng ini adalah dia punya ratio tidak seimbang. Ratio itu terlalu tingginya omega 6. Ya, terlalu tingginya omega 6, terlalu tingginya lemak-lemak tepu. Itulah yang memberi keburukan, ya, keburukan atau meninggikan risiko kepada kita menjangkit penyakit kronik seperti penyakit sakit jantung, penyakit demensia, nyanyuk dan penyakit stroke. Ya, so ini adalah penting bagi kita punya hati juga kerana kita tahu kita punya hati, ya, dia punya fungsi banyak lebar. Dia banyak fungsi, dia fungsi-fungsi hati adalah menurunkan toksik-toksik dalam badan, dia membuat metabolisme untuk kita. So adalah penting seimbang, ya. Ratio yang seimbang di antara omega 3 dengan omega 6 amat penting untuk hati. Kajian menunjukkan pengambilan omega 3 dan omega 6 yang seimbang membantu meningkatkan fungsi metabolisme hati. Ya, hati membuat banyak-banyak fungsi bagi badan kita, terutamanya mengurangkan toksik-toksik badan. Ya, kalau kita sentiasa mengambil makanan yang rangup dan yang sedap, terutamanya gula yang tinggi, garam yang tinggi, lemak tepu yang tinggi atau trans fat yang tinggi, dia akan merosakkan kita, menurunkan atau merosotkan kita punya sistem pensarafan dan sistem pendarahan kita dan meninggikan kepekatan, ya, kepekatan darah kita. Ini tidak akan memberi manfaat kepada badan kita. Ya, tidak akan memberi sebarang manfaat kepada kita. Sebab itulah kita mestilah menjaga keseimbangan asid-asid lemak yang kita makan sekarang ini. Ya, asid lemak adalah bahan mentah asas yang penting bagi mempertahankan fungsi-fungsi tubuh badan kita. Ini tidak dapat dinafikan kerana dia bukan satu sumber tenaga kepada kita, dia adalah sumber bahan mentah yang asas bagi sel-sel membran kita. Dia sumber asas bahan mentah yang membuatkan hormon kita. Ya, membuatkan hormon kita, terutamanya hormon-hormon seksual, ya, hormon-hormon
seperti estrogen, progesteron, testosteron, semua hormon ini diperbuat daripada lemak, asid-asid lemak. Ya. So, dan ketiga dia memberi tenaga kepada kita. 1 gram lemak dia memberi 9 kcal tenaga kalori ya kepada kita. So, ini adalah satu tenaga yang padat kasih badan kita dan kita mesti memerlukannya ya, memerlukannya untuk membina sel membran kita. Dengan yang keempat, fungsi yang keempatnya adalah dia transport nutrients ya, dia transport, dia kasih mentransportkan kita punya nutrien lah seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K ya. Dia kasih menjalankan membahagikan nutrien A, vitamin A, D, E, K. Adik ini vitamin A, D, E, K ini untuk kepada sel-sel yang di dalam organ kita. Ya. Yang kelima, dia memainkan peranan yang penting dalam membina brand kita punya sel membran dalam otak. Ya, kita sel membran otak kita diperbuat daripada asid lemak ya, DHA, EPA, dan kita perlulah ambil asid lemak tak tepu ini supaya sel-sel badan kita tidak merosot, terutama di dalam kita punya otak. Ini adalah amat penting. So, omega 3 menambahkan kekenyalan sel-sel membran dan meningkatkan kadar penyerapan nutrien dengan baik. So, penyerapan nutrien dan pengagihan. Sistem pengagihan yang dia mengagihkan nutrien-nutrien vitamin A, D, E, K di dalam badan kita. Untuk pengagihan kasih sistem penyerapan, kadar penyerapan yang tinggi, mestilah asid lemak yang bagus. So, omega 3 dan omega 6 memperbaikikan sel-sel membran dengan mengurangkan inflamasi, itu keradangan di dalam saluran darah kita dan meregulasikan kepekatan darah. Ini adalah penting untuk kita dan amat penting kita mula memilih makanan yang tinggi dengan omega 3, 6 dan 7, 9. Inilah amat penting untuk mengurangkan risiko kita menghidapi penyakit-penyakit kronik. Ya. So, pengambilan lemak yang baik seperti omega 3, omega 6, omega 9, omega 7 berupaya menurunkan LDL dalam darah dan triglyceride sementara meninggikan HDL kolesterol. Ya. So, asid lemak tak tepu, tadi kita bincang hari ini kepentingan asid lemak yang baik seperti asid lemak tak tepu, asid lemak mono tak tepu dan asid lemak poli tak tepu. Ini adalah banyak penting kerana ini adalah asid lemak yang penting untuk badan kita, especially terutamanya omega 3 dan 6, dia mestilah ratio yang seimbang, 1:1. Ya. So, sacha inci oil yang saya boleh recommend kepada saudara-saudari, sacha inci mengandungi omega 3, omega 6 yang seimbang. Ya, dia punya ratio amat seimbang sekali yang tidak dapat dapati di makanan lain. Ya, dia punya omega 3 dan 6 sangat seimbang. Ratio yang seimbang ini telah membuktikan keberkesanan memperbaiki keadaan saluran darah dan pentubuhan sel-sel membran. So, sacha inci oil di sini saudara boleh tengok dia punya chart kandungan omega 3 43%, kandungan omega 6 40% dan kandungan omega 9 hanya 80%. Di sini kita sacha inci oil adalah merupakan lemak tak tepu, terutama lemak poli tak tepu yang seimbang. Rasionya omega 3 dan omega 6. Rasionya banyak seimbang. Ya, yang memang boleh
meninggikan kesihatan badan kita. Dan Incawe adalah satu company yang committed untuk membantu orang ramai mencapai kehidupan yang sihat dan berkualiti melalui kaedah ekologi semula jadi yang natural, dan dia committed, Incawe berkomited untuk memperbaiki, mewujudkan hubungan interaksi antara manusia dengan alam sekitar dan mengembalikan keseimbangan amalan kehidupan bersama. Ini adalah penting kerana mereka mempromosikan produk kesihatan yang berfungsi, makanan yang berfungsi, yang natural untuk meningkatkan kesihatan saudara-saudari. So ini adalah satu makanan, sacha inci oil adalah satu makanan yang seimbang lemak tak tepunya, peratus omega 3 dan omega 6 yang seimbang, dan ini adalah kawasan penanaman ekologi asal. Dia tidak mempunyai meletakkan apa-apa, dia adalah natural, dia menurutkan mengikutkan penanaman secara semula jadi, tidak tanpa penggunaan bahan kimia atau radius serangga, dan juga tiada genetiknya, tiada pengubahan genetiknya. Sacha inci oil adalah sumber yang paling kaya dengan asid lemak tak tepu dari abad yang lalu, beberapa abad yang lalu. Pokok minyak Amerika sacha inci oil digelar pokok minyak Amerika Selatan. Dia amat diiktirafkan sebagai salah satu superfood, iaitu superfood makanan yang berfungsi yang boleh meningkatkan kesihatan, terutamanya sistem saraf dan sistem pendarahan kita. Sacha inci oil, dia punya nilai asid amat rendah. Ini bermaksud nilai asid lemak nilai asid yang rendah menunjukkan, membuktikan dia sacha inci oil Incawe dia memang segar diambil, pemrosesannya banyak tinggi teknologinya. Dia boleh menurunkan nilai asid untuk mempertahankan kesegarannya. Kita juga syarikat Incawe juga sudah membuat heavy metal testing, dan dia melakukan, dia tidak mengandungi bahan-bahan heavy metals juga, dan juga makanan ini tanpa kolesterol. Dia mempunyai vitamin E yang tinggi dan tanpa kolesterol. Semua makanan tumbuhan, terutamanya sacha inci oil, dia tidak mengandungi kolesterol, dan terutama yang penting sekali, dia tiada lemak trans. Dia tidak mengandungi trans fat. Bukti sistem analisis ini, penilaian ini boleh membuktikannya tiada trans fat, dan juga dia tiada tidak mengubah suaikan genetiknya, tiada mengubah, is a GMO free, tiada mengubah suaikan genetik, sacha inci dia GMO free, dan lemak tak tepu yang tinggi, lemak tak tepu, peratusan lemak poli tak tepu yang tinggi, iaitu omega 3 dan omega 6, sebanyak 83% adalah lemak poli tak tepu, dan acid value yang rendah, iaitu kurang daripada di antara 0.3 hingga 2. Dia memang boleh mempertahankan kesegarannya. Incawe, sacha inci oil daripada Incawe memang segar, boleh dimakan seterusnya. Inca oil ini juga mengandungi vitamin E yang tinggi, iaitu 160 mg hingga 210 mg per 100 gram. Ini memang bagus untuk badan, kerana badan kita perlu vitamin E untuk membuat fungsi-fungsi utama. Dan packaging dia adalah amat selamat diguna dan boleh diguna di atas industri pemakanan. Dia punya packaging selamat, tiada plasticizer,
dan juga dia banyak piawaian kualiti. Piawaian kualiti yang tinggi inca oil ini amat boleh dimakan dimakan seterusnya. Ya, dia tidak boleh melalui suhu yang tinggi kerana asid lemak tak tepu adalah molekul-molekul yang tidak stable. So, molekul yang tidak stable, kita mesti memerlukan advanced teknologi yang sejuk, yang rendah daripada 40 degree Celsius untuk mengekstrakkan dia punya lemak, ya, lemak tak tepunya, incawe. Ya, so that's why kita menggunakan advanced technology, cold press advanced technology untuk mengekstrakkan lemak-lemaknya, dan lemak ini perlu diminum terus, tidak boleh melalui suhu yang tinggi daripada 80 degree Celsius. Yang lemak tak tepu yang saya nak recommend sini adalah balance. Balance adalah satu lemak tak tepu yang boleh memang bagus untuk badan kita, iaitu dia mengandungi omega 3, omega 6, omega 7 dan omega 9. Ya, tiga-tiga, dan dalam makanan dalam balance ini dia mengandungi sacha inchi oil dan macadamia oil. Macadamia dan sacha inchi oil. So dua-dua ini, sacha inchi oil mengandungi omega 3, 6, 9, macadamia oil mengandungi omega 7 dan 9 yang tinggi. So ini adalah satu sumber makanan yang semula jadi dan banyak lemak tak tepu yang membolehkan kita meningkatkan kesihatan kita punya, terutama sistem pendarahan kita dan sistem peredaran darah kita dan sistem persarafan kita. Ya, dia meregulasikan kolesterol dalam badan, terutamanya meningkatkan kolesterol yang bagus seperti HDL, dia meningkatkannya. Ini memang bagus kalau kombinasi mengambil sacha inchi oil dengan balance, dia adalah banyak bagus bagi orang yang mempunyai kolesterol yang tinggi dan juga terutamanya LDL yang tinggi dan triglyceride yang tinggi. So ini adalah penting untuk pengambilan omega 3, 6, 7, 9 dalam pemakanan kita. Dan juga omega 7 banyak boleh kerana dia menurunkan kolesterol, yang meregulasikan kolesterol, dia membantukan kesihatan jantung juga. So, yang ketiga, dia meningkatkan sensitivity insulin. Ya, kalau semua saudari-saudarian tahu insulin, fungsi insulin adalah menukarkan kita punya gula darah kepada glycogen supaya boleh disimpan. So kalau fungsi insulin itu tidak baik, penukaran gula darah kepada glycogen itu tidak baik juga. So ini adalah sangat penting untuk meningkatkan fungsi insulin. Kalau dapat omega 7 dapat meningkatkan sensitivity insulin, ini bermakna dia meningkatkan fungsi-fungsi insulin dan menjadikan proses penukaran gula darah kepada glycogen lagi efektif. So ini adalah berita yang bagus kalau bagi orang yang suka minuman yang manis-manisan dan bersoda dan makanan-makanan yang manis. Kalau makanannya terutamanya banyak makanan yang sedap, yang rangup, yang bergula tinggi, silalah ambil makanan, silalah makan lemak tak tepu omega 3, 6, 7, 9. Ya. Yang terpenting sekali, yang satu berita yang bagus, omega 7 telah banyak kajian telah menunjukkan dia meningkatkan rasa kenyang. Ya, seterusnya dia menurunkan selera untuk seseorang, menurunkan selera seseorang untuk makan keterlaluan. So kalau you senang rasa kenyang, omega 7
meningkatkan kekenyangan, dia akan menurunkan selera supaya tidak makan keterlaluan. Ya. So kalau tidak makan terlaluan, ini akan secara tidak langsungnya menurunkan kepekatan dalam darah dan juga menurunkan kalori intake, iaitu juga in long term, secara tidak langsungnya dia juga boleh membantu orang-orang yang gemuk, ya, orang-orang yang gemuk yang ingin menurunkan berat badan. Ini rasa kenyangnya. Omega 7 adalah lemak asid yang bagus dan dia juga boleh meningkatkan rasa kenyang. So apa bezanya ketiga-tiga omega yang dipasarkan oleh Incawe? Chart ini boleh saya elaborate sikit, ya, kasih bincang sikit sekarang, ya. Incawe ada 3 jenis lemak, ya, memasarkan 3 jenis lemak tak tepu, ya, lemak-lemak yang tak tepu dan lemak-lemak yang bagus, iaitu Incha Oil, Balance Generation 2 dan Rich Generation 2. Ya, Incha Oil mempunyai omega 3 dan 6 yang tinggi dan seimbang, rasionya banyak seimbang bagi orang yang mempunyai yang ingin mempertahankan sistem pendarahan, peredaran pendarahan dan sistem persarafan badan. Incha Oil adalah satu minyak lemak tak tepu yang boleh dinamalkan, diambil di dalam makanan kita, dan omega 7 dan 6 omega 7 tidak ada dalam Incha Oil. So Incha Oil hanya mengandungi omega 3, 6, 9. So ini amat bagus untuk orang yang mempunyai kemerosotan sistem saraf dan sistem peredaran, seperti ada kolesterol yang tinggi, kegemukan dan juga diabetes dan juga tekanan darah tinggi, atau daripada menghidapi penyakit kronik seperti penyakit sakit jantung dan demensia. Ya, Incha Oil boleh dimakan sekali, dan balance boleh ditambah atasnya, terutama bagi orang-orang yang suka minum dan makan makanan yang manis, makanan yang rangup, makanan, dan dia mempunyai risiko yang tinggi insulin dia tidak berfungsi dengan baik. Ini akan menyingkirkan risiko orang-orang yang suka makan minum manisan, dia meningkat risiko menghidapi diabetes. Diabetes itu memang gejala yang tidak baik, penyakit metabolik yang memang tidak baik dan tidak bagus kasih kita. So mestilah jaga sistem peredaran darah kita, terutamanya gula darah kita. So boleh tambahkan balance dalam makanan kita, dan rich adalah mempunyai gamma oryzano dan orek yang amat tinggi. So rich mempunyai gamma oryzano, dan oryzano adalah satu makanan yang boleh meninggikan muscle strength kita dan boleh menurunkan kita punya mood, dan memperbaikikan kemurungan, ya, memperbaikikan simptom-simptom hormon imbalance, ya, kalau kita punya hormon tidak seimbang. Rich memang boleh membantu simptom-simptom ini, seperti kalau you menghadapi saudara-saudari menghidapi simptom-simptom kemurungan, simptom tidak dapat ditidur, simptom-simptom hormon imbalance, boleh tambah dengan Incha Oil. So orang yang mempunyai thyroid, ya, orang yang mempunyai thyroid, Incha Oil dengan Rich adalah amat satu gabungan yang banyak bagus dalam pengamalan makanan kita. So bagi orang yang diabetes, Incha Oil dengan balance adalah satu gabungan yang bagus,
ya. Setiap kali kita makan makanan kita ambil seperti sarapan. Semasa kita ambil sarapan, kita recommend ambil inca oil pagi, 1 paket inca oil. Dan inca oil adalah satu paket yang dia dalam paket yang sangat consumer friendly, ya. Consumer friendly, dia paket 3 ml, so senang diambil, so boleh diambil dengan secara mudahnya. Semasa kamu ambil sarapan pagi, ambillah inca oil. Lepas tu kalau makan tengah hari, ambillah balance satu. Lepas tu kalau saudara-saudari menghadapi tidak dapat tidur dengan baik, tidak dapat tidur dengan lena, tidak hormon imbalance, ada kemurungan atau senang moodnya sentiasa tidak bagus, bolehlah tambah rich di semasa makan malam, ya, semasa makan malam. So kita recommend 1 inca oil, 1 balance, 1 rich. Kalau you adalah orang yang mempunyai kolesterol yang tinggi, dan mempunyai gula darah yang tinggi, kita recommend 1 inca oil diambil 2 paket satu hari, dan balance ambil 1 paket sehari. So recommended, kita merecommend sesiapa yang berumur daripada 2 hingga 5 tahun 1 ml satu hari, 6 hingga 11 tahun 1.5 ml sehari, dan sesiapa yang 12 ke atas kita recommend 2 ml. Tetapi kalau budak-budak itu atau teenager itu sudah melebihi berat badan 50 kg, kita recommend dia ambil 1 paket sudah cukup satu sehari. Dan orang-orang dewasa, ya, yang sihat, dia nak maintain dia punya kesihatan, dia boleh ambil 1 paket 3 ml sehari, ya. So kalau kasih orang-orang yang mempunyai penyakit kronik seperti hyperkolesterol, diabetes dan hypertension, dan penyakit-penyakit acute dan mengambil ubat-ubat, sedang mengambil ubat-ubat penyakit kronik, kita recommend terutamanya aspirin dan warfarin. Kalau dia ada ambil ubat-ubat ini, kita recommend kamu ambil inca oil 3 ml setiap 3 hari, ya, 3 ml setiap 3 hari selangan. So selepas 2 minggu barulah kamu ambil setiap hari 3 ml. Setiap hari 1 paket. So itulah recommend saya. Lepas tu bagi balance pun sama dengan inca oil, dan kasih orang yang dia punya berat badan di dalam kategori overweight atau obesity, bolehlah tingkatkan inca oil, ya, diambil semasa sarapan, diambil semasa tengah hari, dan diambil semasa makan malam, ya. So yang saya showkan tadi, recommend tadi, bolehlah kamu consider, boleh ikut. Inca oil adalah satu makanan yang berfungsi, dia boleh diambil secara sesuka hati, tetapi tanpa dimasak, ya. Jangan dimasak, mesti dimakan seterusnya. You boleh campur dalam makanan kamu atau minuman seharian kamu untuk makan, ya. So inilah secara kesimpulannya saya nak sekarang nak bincang dengan setiap orang, saudara, kita mestilah mengenal pasti jenis-jenis lemak yang kita ambil, ya, dalam diet kita. Ini adalah penting kerana penyakit seperti penyakit kronik, ya, penyakit kronik, terutamanya kolesterol LDL dan kolesterol kepekatan darah yang tinggi telah mengancam semua orang.
Ini disebabkan faktor risiko kita suka makan, ya, pemakanan kita yang tidak seimbang, ya, pengambilan asid lemak yang tidak seimbang, terutamanya kita kurang ambil lemak-lemak tak tepu. Sekarang Incawe dia berkomited untuk memupuk, ya, pengambilan makanan yang seimbang, yang bagus, pemakanan-makanan yang berfungsi, superfood. Ini amat bagus untuk badan kita dan mesti dimasukkan dalam kita punya amalan makanan kita dan untuk memperbaikikan kesihatan kita. Dalam gejala-gejala dalam arah COVID-19 ini adalah paling penting kita menjaga sel-sel membran kita kerana kita tahu virus corona itu dia sentiasa menyeludup ke dalam sel-sel membran yang rosak, yang ada keburukan, dia senang merabak ke dalam badan kita. So ini adalah penting bagi kita untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita, terutamanya sel-sel membran kita, terutamanya sistem pendarahan kita, sistem peredaran darah kita, terutamanya kita punya pensarafan dan terutamanya kita punya otak supaya kita boleh mengurangkan kadar kemerosotannya. So, pengambilan omega 3, 6, 7, 9 memang boleh membantu. Banyak kajian telah menunjukkan kebaikannya dan saya recommend saudara-saudari boleh consider, ya, mengambil asid-asid lemak yang tak tepu dan penting ini ke dalam makanan kita, ya, setiap hari, ya. So sekian, terima kasih. Thank you very much for your listening. Terima kasih kerana sudi mendengar taklimat saya, ya. So saya akan buka session ini. Buka session ini kepada saudara-saudari untuk tanya soalan. So sila tanya sebarang soalan, saya cuba menjawab, ya. Boleh tanya dalam English atau bahasa Cina lah.